Terima kasih Nur Afni. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Rakyat yang memanfaat media sosial sebagai sumber maklumat utama perlu lebih bijak menilai kesahihan sesuatu berita atau maklumat yang disebarkan melalui media sosial. Ini kerana ramai pihak tidak bertanggungjawab cuba menjadi wartawan segera dengan menyebarkan maklumat atau berita tanpa menjaga kod dan etika kewartawanan. Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, selain memastikan sumber berita berkenaan, pengguna juga diingatkan agar tidak sewenang-wenangnya menyebarkan sesuatu maklumat. Ini yang harus diambil barat oleh setiap rakyat Malaysia untuk menilai berita dengan nilai berita itu sendiri, membuat tapisan diri sendiri dan melihat perkara bohong dan palsu itu. Datuk Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran ditemui pemberita RTM selepas merasmikan gelanggang futsal 1 Malaysia, Kampung Buis di Telupit. Kemudahan sukan ini yang siap Isnin lalu melibatkan kos RM150,000 daripada Kerajaan Persekutuan memberi kemudahan kepada hampir 300 belia kampung tersebut dan kampung sekitarnya untuk bersukan. Terdahulu, Datuk Ronald merasmikan bangunan tambahan Gereja Basel Kampung Buis Telupit yang baru siap Pengusaha tempatan di kawasan pedalaman seperti Tenem, Pensiangan, Nabawan, Keningau dan Tambunan kini dapat memasarkan hasil pertanian mereka di pasar komuniti dan karavan pakar Keningau. Pasar Pakar Keningau yang dibina tahun lalu siap sepenuhnya minggu lepas dengan peruntukan RM2.89 juta daripada Kerajaan Persekutuan menerusi program transformasi ekonomi ETP. Beroperasi 2 hari seminggu iaitu pada Khamis dan Ahad, Pasar Pakar ini menawarkan pelbagai kemudahan kepada hampir 1,000 pengusaha tempatan dari kawasan pedalaman memasarkan hasil tani mereka. Dalam lawatan kerja ke Keningau, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Syabiri Cik turut melawat pasar ini. Sementara itu, dalam taklimat ringkas sempena lawatan tersebut, Pengarah Bahagian Pembangunan Usahawan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Ibu Pejabat Kuala Lumpur, Abdul Rahman Mahmud berkata, Pasar Pakar Keningau merupakan yang kedua di Sabah selepas Pasar Pakar Kota Belud. Setakat ini terdapat 10 pasar pakar di seluruh negara. Islam khususnya di Kota Belud mengalu-alukan penganjuran Majlis Sambutan Maulidur Rasul di daerah itu pada setiap tahun. Menurut Pegawai Daerah Kota Belud, Abdul Ghari Gitam, langkah itu mampu Sambutan Maulidur Rasul ini kita mengambil contoh teladan daripada pribadi Rasulullah SAW untuk kita ikuti, untuk diri kita, keluarga kita dan seterusnya kita terapkan dalam masyarakat kita. Beliau ditemui pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Kota Belud 2015 di Dewan Masyarakat Tun Said. Majlis ini turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan, Senator Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak. Sementara itu, warga Kota Belud yang ditemui mengakui majlis tersebut berupaya memperkukuh silaturahim sesama ummah. Semua penduduk di daerah ini dapat menyatu padukan silaturahim, dia memberi manfaat yang mana kita akan mendapat suatu perpaduan umat Islam. Bagi saya sambutan kali ini manfaatnya amat baik kepada orang Muslim, manakala dia menunjukkan satu perpaduan sesama ummah itu. Pada pandangan saya adalah amat baik diteruskan sambutan seperti ini. Dan dengan adanya sambutan seperti ini, dia boleh mengeratkan silaturahim. Signifikannya adalah untuk mengingati sejarah sirah Rasulullah SAW sebab banyak pengejaran kita dapat daripada sejarah itu. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Kota Belud kali kedua ini menyaksikan sebanyak 25 pasukan mewakili jabatan kerajaan dan badan bukan kerajaan menyertai pertandingan sepanduk dan kontijen terbaik bagi acara perarakan dari Balai Polis Kota Belud ke Dewan Masyarakat Tun Said. Turut diadakan acara ceramah dan nyanyian nasyid. Menjelang sesi persekolahan 2016 yang akan bermula minggu depan, masih ramai ibu bapa yang sibuk membeli barangan keperluan persekolahan untuk anak-anak.
tinjauan RTM di sekitar ibu negeri mendapati, walaupun berbelanja pada saat-saat akhir, ibu bapa semakin bijak membuat pembelian. Ada yang tempat lain itu biarpun sama dia punya dia punya jenama, tapi dia punya harga berlain-lain kan. Ada yang ada macam dia tinggi sedikit, ada yang kurang sedikit. Jadi kita pilihlah bayangan itu yang rendah dia punya harga. Saya pilih mana yang harga berpatutan lah. Iya, saya akan banding lah. Dia pergi-pergi orang-orang tadi, sini yang okey, saya beli sinilah. Kalau sekarang ni mungkin ada mahal sikit lah dari yang selalunya kan. Kalau tahun-tahun lepas saya beli biasanya mungkin ada sikit kenaikan lah. Ya, sikit kenaikan dari biasa. Dalam keterujaan membeli kelengkapan persekolahan anak-anak, ibu bapa nyata semakin bijak menggunakan hak mereka sebagai pengguna. Apa yang paling penting, perbelanjaan dilakukan berdasarkan keperluan dan kemampuan dan bukan keinginan semata-mata. Seterusnya ikuti paparan acara di Sabah dalam diary hari ini. Baik, nampaknya hanya satu acara yang dapat kami kongsikan pagi ini, iaitu Majlis Pengiktirafan kali ketiga Kampung Tanpa Sampah Kampung Cenderamata 2 Likas, Kota Kinabalu yang dijadual berlangsung pada pukul 10 pagi ini di bangunan Pusat Pentadbiran Kampung Cenderamata 2 Likas. Majlis dijangka disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Abidin Madingkir. Baik saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.